Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memerintahkan semua pihak terbabit dalam kes saman sivil bapa Nurin Jazlin serta kos lain kerana mendakwa gambar itu bersifat sulit dan peribadi, bukan untuk tatapan umum. Guys, saya Mat di sini. Selamat datang ke channel kami. So, thank you very much yang korang masih lagi tengok video saya sehingga sekarang. Saya amat hargai kepada subscribe channel saya yang still tengok lagi video yang saya upload. So, thank you very much. So, welcome back to our channel MNK TV. So guys, hari ni kita akan tengok satu kes. Ia boleh dikatakan kes yang mengemparkan satu Malaysia pada tahun 2007. Dia one of the most teruk punya kes dekat Malaysia ni. Memang dikatakan kejam lah. Dia dera dan dibunuh. So kita akan tengok Malaysia Unsolved Mystery Cases episod 2. Ini kita akan tengok tentang adik Allahyarham Nurin Jazlin. So saya akan ceritakan sikit tentang latar belakang adik Nurin Jazlin. Kita akan tengok latar belakang dia. Saya akan ceritakan sikit tentang apa yang berlaku pada dia dan apa yang terjadi lepas dia meninggal dunia yang terjadi pada mak bapak dia, dan kes ni pergi sampai mana kita akan tengok dalam video ni. So jangan tak tengok full video ni, kalau boleh tengok sampai habis. Adik Nurin Jazlin dilahirkan pada tahun 1999 11 September. Dia berasal dari Kuala Lumpur. Dia bersekolah di Sekolah Rendah Kebangsaan Desa Setapak, KL. Nama bapa dia Jazimin Abdul Jalil dan nama ibu dia Norazian Istaman. Tahun 2007, 20 hari bulan 8, pada tarikh itulah Nurin Jazlin telah dilaporkan hilang. So macam mana dia boleh hilang? Dia pergi beli hair clip pada waktu malam. Dia pergi seorang pada masa itu. Kira tak ada siapa yang ikut dengan dia pergi ke kedai. So normally kalau nak hantar anak pergi kedai ke apa, saya rasa tak ada siapa yang akan biarkan anak kesorangan. Parents dia pun dah biar dia pergi beli hair clip seorang-seorang. Dah kecil lagi mak dia boleh hantar pergi kedai bersorangan. So lepas tengok adik Nurin tak balik-balik ke rumah, ibu dan bapa Jazlin mula panik dan dorang pun call oleh polis. Dorang buat laporan terus dan dorang kena segera mencari Nurin Jazlin, tapi tak dapat. Memang tak dapat, sebab dia dah kena colek oleh van putih. Tak tahu dua orang lelaki, dorang colek Nurin Jazlin pada masa dia pergi ke kedai. So pada 17 hari bulan 9, satu beg besar, beg gym tu telah dijumpa di hadapan kedai di Petaling Jaya. Kedai owner tu nampak beg tu, dia pun pergi dekat beg tu, dia tengok. So dia pun macam takut juga nak sentuh beg tu kan, kalau takut ada apa-apa yang tak diingini kan. So dia keraskan hati dia, dia buka beg tu dan dia nampak satu mayat. So dia pun tak kenal pastilah siapa punya mayat ni kan, sebab masa tu kes adik Nurin Jazlin ni masih hangat dekat Malaysia. So dia pun syak, oh mungkin ini adik Nurin Jazlin yang punya mayat ke apa. So dia pun segera call polis dan pihak polis pun datang bawa mayat tu pergi ke hospital untuk bedah siasat. So mak bapa adik Nurin Jazlin pun datang. Diorang mula tengok mayat tu, diorang tak dapat kenal pasti yang itu anak mereka. Diorang tak mengaku. Parents diorang tengok mayat, tak ada siapa pun kalau tengok, kalau cakap itu anak awak dalam keadaan macam tu, dalam keadaan bogel, dalam satu beg
Parents mana yang boleh tahan dengan berita macam ni. So kalau kita tengok dalam beg tu, polis ada jumpa pelbagai sayur dalam tu. Dia ada jumpa timun, terung, etc lagi. Tak boleh nak bayangkan apa yang, macam mana budak kecil tu boleh tahan dengan dera binatang-binatang yang kejam macam ni. Pihak polis pun telah pergi dekat mak bapak dia dan diorang bagi laporan berasiasat. So pihak polis pun dah cakap lah yang mayat yang diorang jumpa dalam beg tu dah meninggal dunia lebih daripada 6 jam. Adik Nurul Jazlin, saya rasa masa diorang letak dalam beg tu, masa tu dia masih lagi nyau-nyau ikan. Saya rasa memang kejam lah diorang buat macam ni dengan budak kecil yang tak berdosa tu. So lepas mak bapak adik Nurul Jazlin, diorang tak mengaku yang mayat tu bukan anak diorang. So lepas pihak doktor minta diorang buat DNA test, diorang pun buat lah. Sebab kita tengok dalam, kalau korang tengok gambar ni pun korang dah boleh tahu yang memang susah nak kenal pasti mayat tu. Sebab kalau kita tengok muka adik Nurul Jazlin yang biasa dengan mayat ni, memang tak sama muka dia. Dengan kesan luka lebam dekat muka dia, tak tahu diorang tumbuk ke diorang buat apa. Memang kita tak boleh nak imagine apa yang berlaku dekat dia. Memang teruk. So DNA test pun diorang dah ambil. So diorang dapat keputusan. Tu diorang terkejut. Memang betul-betul diorang terkejut lah dengar yang DNA tu betul-betul matching, sama DNA mayat tu dengan parents Nurul Jazlin. So diorang dah confirmkan yang mayat tu memang adik Nurul Jazlin. So lepas dah tahu tu memang tu mayat adik Nurul Jazlin, so dengan segeranya parents diorang pun minta mayat tu keluar dari HKL, mandi jenazah semua. So diorang kapankan dan diorang kebumikan mayat adik Nurul Jazlin dengan selamat di setapak. So lepas dah kebumikan semua, kes ni masih berjalan. Pihak polis tak tutup kes ni. Diorang still lagi siasat siapa yang bunuh dan diorang mencari bukti yang kukuh. Susah nak kenal pasti jugalah. Masa tu diorang dapat video CCTV, dia punya resolution dia kira hitam putih lah. Kita bukan nak cakap macam sekarang yang ada color screen yang boleh nampak terang-terang muka orang. So pada 28 September, 4 lelaki dan 1 perempuan diorang tahan. Pihak polis telah menahan 4 lelaki dan 1 perempuan. Perempuan tu lepas dah soal siasat, diorang terus hantar balik. Yang 4 lagi lelaki tu, diorang tak hantar balik. Diorang remandkan diorang sehingga 7 hari. Diorang siasat selama 7 hari tu memang diorang tak dapat apa-apa bukti or anything else yang diorang nak dalam kes ni, diorang tak dapat. So diorang dah hantar mereka pulang. So guys, pada 11 Oktober 2007, pihak polis telah mengeluarkan satu video klip. Diorang bagi dekat media semua, yang diorang suruh tunjuk dekat public. Video Nurul Jazlin punya mayat tu yang nombok dalam beg tu kan, diorang publish dekat media semua. Diorang tunjuk adik Nurul Jazlin dia di dalam beg tu. Diorang tak depan kedai dan diorang pusing satu tempat tu dalam beberapa kali. Lepas 1 jam tu datang satu perempuan, dia pun pusing tempat tu, macam tengok diorang ambil ke tak beg tu or anything. Lepas dah tengok tu, dia pun naik dengan lelaki yang 4 orang, 4 ke 3 orang lah datang ambil perempuan tu. So kita tengoklah video tu.
video ni diorang hantar dekat FBI, diorang nak meningkatkan kejelasan video tu. Video tu kan tak jelas, so diorang hantar dekat FBI, diorang hantar ke FBI, diorang dah tingkatkan resolusi video tu dengan jelas, tapi diorang still tak dapat nak identify muka pembunuh tu yang meletak beg tu dan muka perempuan tu sekali, nombor plate tu kan, diorang tak dapat nak kesan juga. Saya tak tahu macam mana. Better kalau pembunuh tu dapat, lagi elok lah kan. Kira budak kecil kot, dia didera dan dibunuh. Memang benda ni kita tak boleh terima langsung sehingga sekarang. Betul tak guys? So lastly guys, parents dia tengok kes ni kira memanjang sampai sekarang tak dapat membunuh dia kan. So dah pun tutup lah kes ni sementara. Dan pada tahun 2018 mak bapak Nurin Jazlin datang ke balai polis. Diorang suruh buka balik kes ni. Pada zaman sekarang ni, tahun 2018 semua, kira kita dah boleh dapatkan kita punya teknologi canggih. So kita boleh meningkatkan lagi kualiti video tu dan dapatkan pembunuh tu. Tapi saya pun tak tahulah pihak polis buka ke tak kes ni, kita still tak tahu lagi. Harap orang buka lah, kita pun dapat tahu siapa yang bunuh pembunuh kejam yang teruk daripada binatang tu. Budak kecil guys. Sebab saya boleh rasa benda tu, sebab saya pun ada anak perempuan. So saya tahu macam mana perasaan seorang bapa kehilangan anak perempuan dia. Yang kat rumah korang pun yang ada anak perempuan, mesti korang pun boleh rasa macam mana seorang bapa can feel that. Guys, that's all for today. Itu saja untuk hari ini. So kalau korang suka video ini, boleh like dan tekan butang subscribe di bawah sana. Dan jangan lupa tekan butang loceng. Okay guys, sebab saya akan upload lagi video yang menarik lepas ini. Dan kalau korang rasa ada apa-apa yang korang nak share dengan saya, ataupun rasa ada salah atau silap dalam video ni, boleh komen di bawah. So saya akan baca komen-komen korang semua dan saya akan reply. So saya harap korang semua support saya. Jangan lupa untuk like guys dan subscribe. Saya amat hargai semua. So kita akan tengok episod 3 dalam video akan datang. Saya akan upload dalam masa yang terdekat. Malaysia Unsolved Mystery Cases, kes-kes misteri yang berlaku di Malaysia. Jangan lupa guys, kalau boleh jaga anak-anak korang semua. Kalau boleh please, kalau nak hantar anak pergi kedai, pergi mana-mana, please ikut dengan dorang. Jangan biarkan anak-anak semua kesorangan. Jaga-jaga. Okay guys, please stay home, stay safe dekat rumah. Sebab sekarang ni saya tengok musim COVID-19 ni, kes-kes pun makin meningkat, kes kita tak menurun. So guys, please stay safe. Kita akan tengok di video akan datang. Until then, goodbye.